Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Bertemu kali lagi kita dalam siri PDPR SPM Online 2021. Anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Pahang dan juga Yayasan Pahang. Kita di sesi yang kedua pada hari ini, iaitu mata pelajaran sains selepas ini. Baik, sebelum itu, marilah kita sama-sama mengaminkan doa bacaan daripada Al-Fadil Ustaz Sani. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bis sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna binuri ilmik wa ab'idna nisyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Sani. Baik, seperti mana yang kita ketahui, pada hari ini kita ada 3 subjek mata pelajaran yang telah pun kita bersiaran pada pagi tadi, iaitu subjek perniagaan. Dan pukul sekarang ini kita akan bersiaran untuk subjek sains, dan pada jam 3 nanti kita akan bersiaran untuk subjek geografi. Penceramah kita pada hari ini adalah seorang cikgu yang sangat berpengalaman dalam mata pelajaran sains. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput penceramah kita pada hari ini, iaitu Cikgu Rohana binti Ahmad. Silakan cikgu. Terima kasih Encik Khairi. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat juga sampai ke Alhamdulillah. tempat kita hari ini. Baik cikgu, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak tahu dahulu, berapa tahunkah ni pengalaman cikgu dalam mengajar subjek sains ni cikgu? Alhamdulillah, daripada saya posting sehingga sekarang lah 22 tahun. Baik. Jadi sudah 22 tahun saya mengajar mata pelajaran sains SPM. 22 tahun cikgu ya? Ya. Alhamdulillah, okey. Baik, sepanjang pelibatan cikgu dalam mengajar pelajar-pelajar dalam mata pelajaran sains ni, cikgu lihat apakah kekuatan ataupun kelemahan pelajar-pelajar kita ni dalam dia nak skor subjek tu cikgu? Okey, untuk mata pelajaran sains ni saya akan cerita kelemahan dahululah. Okey. Seperti yang Encik Khairi sendiri sedia maklum, sains teras ni adalah diambil oleh pelajar aliran kemanusiaan. Okey, jadi mereka biasanya mereka naik ke tingkatan 4 tu dengan keputusan PT3 yang kurang daripada C lah. Okey, iaitu baik. DE dan sebagainya lah. Okey. Jadi apabila permulaan tu mereka dari segi sikap tu agak acuh tak acuh. Okey, baik, mungkin impak daripada keputusan PT3 tersebutlah. Baik, Tetapi baik. kekuatan mereka ni adalah apabila kita sering memotivasi mereka, memberitahu bahawa mereka boleh A untuk mata pelajaran sains SPM ni, alhamdulillah. So bila menghampiri SPM tu mereka boleh melakukan. Itu Maksudnya kekuatan lepas mereka kita bagi motivasi, semangat dia orang semakin meningkat. Ya, cikgu. dengan latih tubi dan Alhamdulillah. sebagainya lah. Baik, saya ingin menyeru kepada pelajar-pelajar yang sedang menonton sekarang ni,
Jangan risau, selagi kita ada semangat, walaupun SPM tak lama lagi cikgu ya, Ya, betul. kita boleh berusaha untuk memastikan kita mendapat markah yang terbaik. Baik, tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Cikgu Rahana binti Ahmad daripada SMK Paluh Hinai untuk menyampaikan ya tajuk ceramah kita pada ini lebih kepada teknik menjawab cikgu kalau Ya, kita betul. nak skor macam mana kan. Baik cikgu, dipersilakan. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Khairi, moderator kita pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, rasanya masih belum terlewat untuk cikgu ucapkan selamat bercuti kepada semua pelajar-pelajar selama 3 minggu. Okey. Namun cikgu juga nak ucapkan tahniahlah kepada semua pelajar kerana masih lagi bersemangat untuk mengikuti kelas PDPR kita di atas talian. Seperti yang Encik moderator kita beritahu tadi, yang telah dianjurkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Pahang dengan kerjasama daripada Yayasan Pahang. Okey, so hari ini kita akan belajar sains bersama-sama dengan saya. Okey, sebelum cikgu meneruskan kelas kita pada hari ini, izinkan cikgu membuat sedikit pembugaran ataupun refreshment tentang mata pelajaran sains. Seperti yang saya telah maklumkan tadilah. Mata pelajaran sains ni sebenarnya merupakan mata pelajaran teras untuk pelajar yang mengambil aliran kemanusiaan. Maksudnya mata pelajaran yang wajib didaftar. So seperti yang saya paparkan di sini, untuk format sains dengan kod mata pelajaran 1511, kita ada 3 komponen sebenarnya. Seperti yang ditunjukkan kertas 1. Kertas 1 ni dengan kod mata pelajaran 1511/1 terdiri daripada 40 soalan objektif. Dan markah yang diperuntukkan adalah 40 markah dan pelajar diberi masa untuk menjawab selama 1 jam 15 minit. Jadi ada sedikit perubahan dari segi bilangan soalan, namun masa untuk menjawab itu masih lagi sama. Komponen kedua adalah kertas 2. Di mana kertas 2 ini masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Di mana kertas 2 ini terdiri daripada bahagian A. Bahagian A ini ada 4 soalan struktur. Di mana keseluruhan markah adalah 20 markah. Bahagian A ini menguji kemahiran proses sains dan juga kemahiran mengaplikasi. Kemudian bahagian B juga merupakan soalan struktur. Ada 6 soalan. Kemahiran yang diuji adalah kemahiran mengingat, kemahiran memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mereka cipta. Kalau kita ingat pada silibus yang KBSM, untuk soalan bahagian B ni hanya 3 konstruk sahaja yang dinilai lah, iaitu mengingat, memahami dan juga mengaplikasi. Namun untuk KSSM telah ditambah lagi 3 konstruk untuk kita menguji pelajar-pelajar semua. Dan kita ada komponen yang ketiga, iaitu PK ataupun pentaksiran kerja amali. Dalam pendaftaran kita kata kertas 3 lah, di mana minta maaf saya belum terangkan tentang bahagian C saya tertinggal 1 lah. Bahagian C ni ada 3 soalan. Dan soalan ini merupakan soalan respon terhad dan juga respon terbuka. Soalan 11 merupakan soalan wajib dijawab oleh semua calon, di mana soalan 11 ni menguji kemahiran proses sains mengeksperimen. Manakala soalan 12 dan soalan 13 ini perlu dijawab salah satu oleh pelajar semualah, dan dia menguji konstruk pengetahuan, menganalisis dan juga menilai. Dan kita pergi kepada komponen yang ketiga, iaitu kertas 3, pentaksiran kerja amali. Untuk pentaksiran kerja amali, di akhir pentaksiran pelajar akan dianugerahkan sijil dan setelah markah-markah pelajar telah dinilai oleh guru-guru. Jadi apa yang pelajar kena buat? Pertama sekali kena atur strategi lah. Jadi cikgu dah terangkan tadi,
tentang format kertas untuk kertas sains. Jadi untuk pada bulan Mac nanti kita akan menjawab kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas 3 dah selesai ditaksir. Okey, untuk kertas 1, okey, markahnya 40. Pelajar kena banyak mengulang kaji. Jadi nasihat cikgu, banyakkan mengulang kaji dan dalam sepanjang cuti dan banyakkan latihan. Okey, soalan, okey, ini taburan. Cikgu tunjukkan taburan markah mengikut konstruk. Jadi untuk mengingat ada 15 markah, untuk memahami ada 15 markah, untuk mengaplikasi ada 8 markah dan menganalisis ada 2 markah. So keseluruhannya adalah 40 markah. Okey, manakala untuk kertas 2, okey, seperti cikgu terangkan tadi, ada 3 bahagian dan ada 80 markah di situ. Okey, ini adalah taburan markah lah, di mana kemahiran saintifik ada 26 markah. Okey, mengingat 6, memahami 6 markah, mengaplikasi 14 markah, menganalisis 12 markah, menilai 10 markah dan mencipta ada 6 markah. Okey. Jadi pesanan saya kepada pelajar-pelajar sekalian, okey, taburan ni cikgu tunjukkan untuk memberitahu kepada pelajar bahawa sebenarnya adalah amat mudah sains ni untuk dijawab. Okey. Tetapi hari ini cikgu tak akan terangkan teknik menjawab untuk keseluruhan kertas. Cikgu akan fokuskan pada bahagian A kertas 2 sahaja. Okey. Apa agaknya tentang bahagian A kertas 2? Okey, tadi cikgu dah beritahu. Okey, untuk soalan bahagian A kertas 2 ni ada 20 markah diperuntukkan. Jadi di sini dalam slide cikgu pecahkan. Okey, di mana SS tu adalah kemahiran proses sains. Okey, ada 16 markah untuk kemahiran proses sains. Okey, apakah kemahiran proses sains yang dinilai? Ada 11 di sini. Okey, itu memerhati, mengelas, okay, mengukur menggunakan nombor, membuat inference, okay, meramal, berkomunikasi, menggunakan perhubungan ruang dan masa, mentafsir data, mendefinisi secara operasi, mengawal pemboleh ubah dan juga membuat hipotesis. Okey. So di sini ini adalah bentuk-bentuk soalan yang akan ditanya di dalam bahagian A sebanyak 16 markah. Okey, manakala 4 markah lagi adalah kemahiran mengaplikasi. Jadi di sini dia lebih kepada bagaimana pelajar menggunakan apa yang pelajar tahu, apa yang pelajar faham tentang konsep sains yang dipelajari dan diguna pakai dalam kehidupan seharian. Itu adalah gambaran awal tentang kertas 2 bahagian A. Okey, namun untuk lebih memahami lagi isi kandungan bahagian A, marilah kita bersama-sama tengok contoh soalan. Okey. So, soalan 1. Okey. Soalan kemahiran proses sains dan juga aplikasi. Okey, contoh di sini, okey, kita boleh baca bersama-sama soalan yang pertama. Sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat kesan saiz bahan tindak balas pepejal ke atas kadar tindak balas dengan menggunakan ketulan marmar dan cebisan marmar yang bertindak balas dengan asid hidroklorik. Okey, pesanan cikgu, okey, tak lupa cikgu nak pesankan juga pelajar mesti baca keseluruhan soalan. Jangan istilah yang kita guna pakai, jangan tebuk-tebuk soalan. Terus nak tackle soalan A dan sebagainya. So, baca soalan tu from top to toe. Okey, kenapa? Sebab soalan, setiap patah perkataan di dalam soalan tu sebenarnya akan memberi maksud atau memberi makna kepada pelajar dan perkara-perkara tersebut pelajar akan guna pakai dalam nak menjawab soalan. Okey, jadi di sini soalan dimulakan dengan satu situasi. Okey, satu situasi di mana sekumpulan murid menjalankan eksperimen untuk menyiasat kesan saiz bahan tindak balas pepejal ke atas kadar tindak balas dengan menggunakan ketulan marmar dan cebisan marmar yang bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Okey, so seterusnya soalan memperuntukkan atau memberikan stimulus atau gambar rajah untuk pelajar tafsir. Okey, rajah 1 menunjukkan masa yang diambil oleh ketulan marmar
untuk mengumpul 20 cm padu gas. Okey, jadi di sini ada disediakan rajah 1, iaitu gambar apa tu? Okey, itu adalah gambar jam randik. Okey. So soalan A. Berdasar rajah 1.1, maksudnya berdasar kepada rajah jam randik tadi, okey, pelajar dikehendaki untuk merekod masa yang diambil oleh ketulan marmar untuk mengumpul 20 cm padu gas dalam jadual 1 di bawah. Okey, pelajar dikehendaki baca keseluruhan soalan. Ada kata tugas soalan, ada kemahiran proses sains yang ditanya dalam soalan tersebut, dan ada arahan di mana jawapan itu perlu ditulis. Jadi pelajar kena baca dengan berhati-hati. Okey, maksudnya di sini pelajar akan merujuk kepada rajah 1.1. So, mari kita tengok rajah 1.1. Ini adalah rajah 1.1 yang telah cikgu zoom daripada soalan tadilah. Okey, jadi di sini perkara pertama yang cikgu nak ingatkan kepada pelajar, apabila membaca skala, jangan sesekali membuat kesilapan ataupun terburu-buru. Okey, pastikan pelajar membaca dari skala kecil ke skala besar. Apa maksud cikgu tu? Okey, jadi kalau cikgu, di sini kalau merujuk kepada gambar jam randik yang cikgu tunjuk tadi, pelajar kena baca daripada 0, 5, 10, 15 dan seterusnya. Jangan sesekali mengambil bacaan dari nilai 10, 5, 0. Okey, itu akan menyebabkan pelajar akan membuat kesilapan. Okey, jadi di sini cikgu zoomkan lagi. So sekarang ni zaman zoom kan. So kita zoomkan. Jadi di sini berdasar kepada rajah, so kita akan baca dari 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, ada juga yang berlaku apabila pelajar akibat daripada terburu-buru, dia baca dari 10. Okey, jadi bila baca dari 10, dia akan dapat berapa? 10, 11, 12 dan sebagainya. Jadi itu akan menyebabkan pelajar kehilangan markah. Sedangkan ini adalah kemahiran asas yang kemahiran proses sains asas yang pelajar guna pakai daripada sekolah rendah lagi. Jadi di sini berapa agaknya bacaan? Okey, ada sesiapa yang nak cuba jawab? Okey, berapa? Okey, jadi 5, 6, 7, 8. Betul kan? Okey, jadi arahan yang tadi 8 perlu ditulis di dalam jadual. Jadi pastikan pelajar-pelajar menulis di dalam jadual. Okey, so cikgu tulis kat situ 8. Okey, kenapa tulis dalam situ? Kerana arahan soalan. Okey, dia dah beritahu di situ dalam jadual 1 di bawah. Jadi kita kena tulis dalam jadual. Okey, elak daripada tulis di tempat lain. Okey? Faham ya pelajar? Ini adalah kemahiran mengukur menggunakan nombor. Kemahiran proses sains yang pertama. Okey, boleh? Okey, seterusnya soalan B berdasar jadual 1.1. Okey. Jadi di situ kita merujuk jadual 1.1. Jadi cikgu keluarkan semula jadual 1.1 yang kita telah jawab tadi, 8. Okey, jadi di sini apakah soalan seterusnya? Okey, soalan bertanya tentang kemahiran proses sains memerhati. Nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen ini. Okey, jadi di sini ini adalah kemahiran proses sains yang kedua. Okey, jadi kita dah ada keputusan. Dalam jadual kita dah ada masa untuk ketulan marmar, kita dah ada masa untuk serbuk marmar. Jadi di sini dia suruh nyatakan satu pemerhatian. Okey, kalau ada jadual sebenarnya lagi mudah pelajar nak mendapat maklumat. Mana satu pemerhatian? So duduk di pemboleh ubah bergerak balas, iaitu pada kolom yang kedua. Okey, jadi di situ pemerhatian kita adalah masa, iaitu masa yang diambil untuk mengumpul 20 cm padu gas. Okey, jadi di sini kita kena perhati di mana masa untuk ketulan marmar 8 saat, manakala untuk serbuk marmar adalah 4 saat. Okey, jadi apabila membuat pemerhatian, pastikan pelajar membuat perbandingan. Okey, jadi kalau 8 saat itu adalah masa yang panjang. Kalau 4 saat itu adalah masa yang singkat.
Jadi macam mana kita nak membina ayat? Kita mesti beritahu serbuk marmar mana. Serbuk marmar berapa masanya singkat ataupun ketulan marmar masanya lebih panjang. Okey, ini adalah contoh jawapan. So, masa yang diambil untuk mengumpul 20 cm padu gas bagi serbuk marmar lebih singkat. Jadi di sini cikgu merujuk kepada serbuk marmar. Okey, so itu sudah membandai untuk pelajar mendapat 1 markah. So, kalau tidak perlu membuat perbandingan sebab sudah ada perkataan lebih singkat. Okey, kalau pelajar menjawab lebih, saya bimbang jawapan yang kedua nanti akan menjadi salah kepada pelajar. Jadi maksudnya di situ saya beri tip yang kedua, iaitu elakkan memberi jawapan yang banyak untuk satu item, satu soalan. Okey, faham ya? Jadi di sini boleh tak pelajar nak menyatakan pemerhatian untuk ketulan marmar? Okey, so saya beritahu persoalan. Boleh tak pelajar nak memberi pemerhatian kepada ketulan marmar? Okey, sebenarnya boleh. Okey, so dia tak ada masalah. Sebab di sini soalan ini dia terbuka. Dia suruh beritahu satu pemerhatian. Jadi pelajar boleh pilih sama ada nak beri pemerhatian untuk ketulan marmar atau untuk serbuk marmar. Okey, kemudian soalan yang kedua. Okey, dia nak inference. Okey, kalau saya tanya pelajar, apa inference? Pelajar akan jawab inference tu sebab cikgu. Okey, betul lah. Okey, inference ni lebih kepada bagaimana kita nak menerangkan pemerhatian kita. Jadi, pemerhatian dah ada dah satu roman tu. Okey, iaitu masa yang diambil untuk mengumpul 20 cm padu gas bagi serbuk marmar lebih singkat. Jadi, kita kena terangkan kenapa atau memberi sebab kenapa masa itu singkat. Okey, ada setengah pelajar dia akan kata, cikgu saya nak mulakan dengan kerana. Boleh, tak ada masalah. Asalkan jawapan itu memberi sebab atau menerangkan pemerhatian tersebut. Okey, memandangkan satu roman itu, saya merujuk kepada serbuk marmar. Jadi saya akan memberi inference berdasarkan masa yang dikumpul oleh serbuk marmar. Okey, jadi di sini saiz bahan tindak balas lebih kecil. Okey, sebab kalau serbuk marmar dengan ketulan marmar, serbuk marmar itu adalah lebih kecil, menyebabkan kadar tindak balas lebih cepat. Okey, itu ada di dalam konsep yang kita pelajari. Okey, jadi di sini apa yang cikgu nak beritahu kepada pelajar, pelajar jangan terikat sangat nak letak kerana depan ke, nak letak sebab kat tengah ke. Okey, janji penerangan kepada jawapan tadi menerangkan kepada pemerhatian. Itu maksud inference. Okey, kalau dah selesa nak letak sebab, boleh. Sebab bahan tindak balas yang lebih kecil menghasilkan kadar tindak balas lebih cepat. Boleh je kan? So, tak ada masalah. Dan segi struktur ayat tu tak ada masalah. Asalkan respon pelajar itu merujuk kepada kehendak soalan. So, itu maksud inference. Okey, boleh ya? Mudah je kan? Okey, so kita tengok soalan seterusnya. Okey, ini kemahiran proses sains yang seterusnya lah, iaitu menyatakan hipotesis. Okey, apa dia hipotesis? Okey, cikgu terang sedikit hipotesis. Okey, bila sebut hipotesis ni sebenarnya kita ada hipotesis berdasarkan pada teori. Okey, kalau dalam untuk pengetahuan pelajar lah, hipotesis ni kesimpulan awal. Okey, kesimpulan awal yang mungkin kita boleh bina berdasarkan kepada pengetahuan lepas kita, berdasarkan kepada pemerhatian kita. Jadi kita buat kesimpulan awal. Okey, hipotesis ini juga boleh dibuatkan berdasar kepada pemerhatian kita. Contoh dalam eksperimen. Tetapi di sini untuk menjawab soalan hipotesis berdasarkan eksperimen, pastikan pelajar tambah situasi. Okey, nanti kita tunjuk, jangan bimbang. Okey. So syarat untuk membina hipotesis. Okey, yang pertama adalah perlu ada pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Okey, itu syarat dia. So kalau ayat, okey, saya faham ada pelajar dia akan guna perkataan semakin, jika maka, tak ada masalah. Itu struktur ayat.
Tapi apa yang penting, mesti ada dua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi dan juga bergerak balas. Dan ayat itu menyatakan hubungan di antara dua pemboleh ubah tersebut. Okay, dan ayat itu mesti lengkap lah. Okay, di situ ayat itu mesti lengkap dan sempurna. Maksudnya kalau orang lain baca ayat pelajar, orang lain akan faham apa nak disampaikan. Dan ayat tersebut mestilah boleh diuji. Okay, itu adalah kehendak kepada hipotesis. Okey, kita tengok. Sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak buat hipotesis, kan? Okey. So, kita lihat macam mana nak bina hipotesis. Okey, kita rujuk kepada jadual. Disebabkan dalam soalan tu, kita apa stimulus yang kita ada? Kita ada jadual yang telah kita isi dengan jawapan tadi, kan? 8 saat. Okey, jadi kita rujuk pada jadual. Itu adalah lebih mudah. Okey. Jadi, di sini, apakah pemboleh ubah dimanipulasi dalam jadual? Kita ada saiz marmar. Apakah pemboleh ubah bergerak balas? Kita ada masa yang diambil untuk mengumpul 20 cm padu gas. Okey, jadi di sini, berdasar teori, okay, cikgu bagi sampel, cikgu bagi contoh macam mana pelajar nak membina hipotesis itu berdasar teori. Tadi cikgu dah beritahu, teori itu maksudnya daripada apa yang pelajar dah pelajari dalam kelas. Okey, ini contoh. Okey, jadi di sini cikgu guna ayat, jika saiz bahan tindak balas berkurang, maka kadar tindak balas meningkat. Sebenarnya ayat ni kalau pelajar rujuk dalam buku teks ada, buku teks tingkatan 5. Okey, ini adalah berdasarkan teori. Kalau pelajar perasan, cikgu tak sebut pun tentang marmar dalam ayat berdasar teori, kan? Okey. Bagaimana pula kita nak membina hipotesis berdasarkan kepada eksperimen? Okey, so kita tengok. Okey, kalau dalam eksperimen ni kita guna ketulan marmar, kita guna serbuk marmar. Okey, dan kita ada masa. Okey, jadi ada siapa-siapa yang nak cuba buat, okey, nak cuba jawab. Okey, macam mana agak-agak? Okey, yang cikgu ajar. Okey, jadi di sini kita biasa-biasa pelajar akan kata jika ketulan marmar digunakan, masa yang diambil untuk mengumpul 20 cm padu gas adalah lebih lama atau lebih panjang. Boleh, tak ada masalah. Tapi kita ketinggalan satu, iaitu situasi. Sebab tadi cikgu dah beritahu kena ada situasi atau operasi di dalam jawapan hipotesis yang berdasarkan eksperimen. Okey, apakah situasi ataupun operasi? Ia maksudnya apa yang awak buat dalam eksperimen, ataupun istilah yang mudah, what you done. Okey, jadi kita tengok apakah contoh jawapan. Okey, jadi di sini cikgu menggunakan serbuk marmar. Suka sangat cikgu dengan serbuk marmar, kan? Okey, so cikgu buat, jika serbuk marmar bertindak balas dengan asid hidroklorik cair, maka masa yang diambil untuk mengumpul 20 cm padu gas berkurang, atau boleh juga guna lebih singkat. Okey, jadi di sini yang cikgu highlightkan merah atau yang cikgu colorkan tulisan merah itu menunjukkan kepada what you done ataupun operasi kita dalam eksperimen ini, iaitu serbuk marmar tadi kita dah tindak balaskan dia dengan asid hidroklorik cair. Maka terhasillah masa yang diambil untuk mengumpul 20 cm padu gas. Okey. So di situ kita kena beritahu, so masa itu lebih pendek. Okey, so itu tak ada masalah. So dia menggambarkan bahawa masa yang kita ambil semakin berkurang. So boleh tak nak guna semakin-semakin? Okey, sebenarnya boleh, tak ada masalah. You boleh guna. Okey. Tak ada masalah. Okey. Contoh kalau berdasar teori, semakin kecil saiz bahan tindak balas, okey, semakin meningkat kadar tindak balas. So tak ada masalah. Cuma semakin ini saya tak begitu sarankan untuk digunakan, wajib digunakan sebab dia akan ikat jawapan untuk situasi yang tertentu lah. Okey, boleh? So mudah. Okey, ingat ya. Tapi ingat, ini soalan struktur. Jangan pelajar terlebih tahu, so terlebih jawab. So make sure ada gap di situ. Okey.
Okey, seterusnya adalah mengawal pemboleh ubah. Kita ada faktor ditetap, faktor diubah, faktor yang diukur. Okey, macam baru je kan jumpa perkataan ni. So don't worry, dia sama saja dengan seperti yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, so jangan bimbang. Okey, so di sini sebenarnya pemboleh ubah ni kamu boleh dapat dari jadual, dari graf, dari pokok soalan dan juga diraja. Okey, yang ni mudah. Cikgu sangat pastilah. Okey, soalan ni kita ada apa? Kita ada pokok soalan. Okey, dan kita ada jadual. Jadi di sini kita nampak saiz marmar ada di situ. Jadi itu adalah faktor yang diubah. Saiz marmar. Kemudian apakah pemboleh ubah bergerak balas kita ataupun faktor yang diukur adalah kadar tindak balas. Boleh tak nak jawab masa yang diambil untuk mengumpul 20 cm padu gas? Boleh, tak ada masalah. Tapi ingat pesan cikgu, jangan jawab banyak sangat. Okey, faktor ini tetap. Kita akan jumpa dalam soalan marmar macam tu kan. So itu adalah faktor tetap. Tapi pastikan pelajar letak parameter, iaitu jenis marmar. Okey, boleh? Mudah kan? Yang ni jelas. Okey. Seterusnya. Okey, kita ada jadual 1.2. Okey, jadual barulah menunjukkan keputusan eksperimen mengkaji kadar tindak balas ketulan marmar terhadap asid hidroklorik. Jadi cikgu ambil ketulan marmar saja. Okey, isi padu gas dibebaskan direkod dalam selang masa yang ditetapkan. Jadi di sini kita ada jadual 1.2. Pemboleh ubah dimanipulasinya, masa, pemboleh ubah bergerak balasnya adalah isi padu gas yang terkumpul. Okey, soalan. Berdasar jadual 1.2 tadi, pelajar dikehendaki melukis graf yang terkumpul dalam masa. Okey, kalau soalan tu kata melukis graf, itu maksudnya graf garis. Kalau dia kata graf palang, barulah maksudnya itu graf palang atau histogram dan sebagainya. Okey. Markah untuk graf ada dua. Okey, satu markah untuk plot titik semua betul, satu lagi untuk garis atau bar yang baik. Okey, so kalau graf itu graf garis, okey, lepas plot titik follow dengan tangan. Okey, kalau dia straight, pastikan guna pembaris. Kalau dia melengkung, okey, so freehand. Okey, itu bahasa yang mudah lah. Okey, kalau palang, pastikan guna pembaris lah, buat kotak-kotak dia tu dan saiznya sama. Okey, kita tengok contoh. Okey, cikgu bagi supaya senang nak tengok, kita ada jadual. Okey, so markah pertama daripada titik. Okey, cikgu saran guna tanda pangkah kan? Okey, sebenarnya tak ada masalah you nak guna tanda titik tu. Okey, cuma kalau guna pangkah tu dia nampak lebih jelas. Okey, so dapatlah satu markah. Mudah kan? Ini kalau ada juga pelajar dia tak sambung macam tu je, dapatlah satu markah, tak ada masalah. Tapi kita kan nak dapat markah, so kita buatlah garis lengkung. So another one markah kat situ. Okey, satu lagi markah. Okey, boleh. Mudah saja graf. So jangan tinggal. Okey. Seterusnya dari graf tadi cikgu kata kita boleh nampak kan. So dari graf sebenarnya kita boleh cari juga pemboleh ubah dimanipulasi berada di pasi X. Okey, pemboleh ubah bergerak balas berada di pasi Y. Okey. Seterusnya, KPS seterusnya adalah hubungan antara isi padu gas yang terkumpul dengan masa. Okey, so yang ini sebenarnya dia merujuk kepada graf. Ni graf kita. Okey, graf yang kita dah lukis tadi. So soalan seterusnya, kita nak nyatakan hubungan. Letak jika atau semakin, mana-mana satulah yang pelajar nak guna pada paksi X, letak marker di paksi X, okey, letak marker di paksi Y. Okey, lepas tu kita binalah. Okey, graf tu menunjukkan bertambah. Jadi ayat kita mudah saja. Jika masa bertambah, maka isi padu gas yang terkumpul bertambah. Sangat mudah. Okey, sebab itu kena go through soalan itu terlebih dahulu sebelum menjawab. Okey, mudah kan? Okey, mudah. Sains itu sangat mudah. Okey, lepas tu kita nak meramal. Okey, ini kemahiran seterusnya, meramal. Okey, dia nak gas terkumpul pada minit ke-210. Okey, kita boleh rujuk jadual. Okey, boleh rujuk jadual atau kita boleh rujuk graf. Jadi agak-agak berapa? 42. So mestilah 42 juga jawapannya. Okey, boleh. Okey, kalau nak letak unit, pastikan betul. Kalau tak pasti, jangan letak unit. Mudah saja. Okey. Seterusnya, ini mendefinisi operasi. Okey, cikgu bagi, bukan formula lah. Okey, satu panduan. Ni panduan untuk jawab definisi operasi. Kita kena ada istilah, kita kena ada sesuatu yang sesuai dengan istilah tadi. Okey, kemudian kita ada pemerhatian, kita ada operasi. Okey, istilah ni kita boleh dapat dari soalan. Sesuatu ni macam tadilah cikgu kata, okey, contoh kadar tindak balas kan. Okey, sesuatu ni ada 3.
boleh juga benda lain yang sesuai. Okey. Pemerhatian ni kita boleh dapat daripada rajah, dari jadual. Kemudian kita nak apakah operasi, apa yang anda buat. Operasi anda dalam eksperimen tu, what you done. Senang ceritalah. Okey, so istilahnya kadar tindak balas ialah apa? Ialah proses yang ditunjukkan oleh pemerhatian kita adalah isi padu gas yang terkumpul. Betul kan? Apa kita buat? Apabila ketulan marmar bertindak balas dengan asid hidroklorik cair. Mudah. So ingat, ada 4 perkara yang perlu ada. Okey, boleh. Nanti kita akan tengok lagi lah. Okey, inilah soalan mengaplikasi. Okey, dia bagi satu situasi, dia kata seorang murid diberi 1 kilogram gula, 500 mililiter air dan sebiji jak 1 liter. Dia suruh terangkan bagaimana murid tersebut boleh melarutkan gula itu dengan lebih cepat berbanding dengan mengacau. Maksudnya, selain mengacau tu apa yang kita boleh buat? Okey, jadi di sini dia bagi kita gula. Okey, jadi cikgu bagi contoh macam mana saya nak buat. Okey, so gula itu dihancurkan dan soalan tu suruh terangkan kalau hancurkan tu apa berlaku. Jadi bila dihancurkan, gula akan menjadi lebih kecil, maka dia akan lebih cepat larut lah. Okey, dihancurkan tu boleh juga diganti, dikisar, ditumbuk dan sebagainya. Okey, boleh. Okey, selain daripada gula itu, apa lagi yang kita boleh buat? Apa kita nak buat dengan 50 ml air mineral? Kita boleh panaskan air tersebut kan. Kita panaskan air itu dulu untuk meningkat suhu kerana kita dah belajar jika suhu tinggi maka kadar tindak balas itu adalah lebih cepat. So kita boleh guna sama ada awak nak hancurkan gula atau awak nak panaskan air. Dan terangkanlah kenapa. Sebab soalan itu suruh terangkan. Pastikan tulis satu jawapan yang anda rasa betul. Okey, kalau was-was, gunakan jawapan yang lebih betul. Okey, boleh. Inilah soalan aplikasi. Okey, boleh ya? Okey, so kita cuba tengok soalan kedua. Apa beza soalan 2 dengan soalan 1? Soalan 2 ni dia tak ada jadual. Okey, bila tak ada jadual, you kena make sure. Pastikan kamu tengok gambar rajah tersebut dengan betul. So, rajah 2.1 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji elektrolisis plumbum 2 bromida. Okey, jadi kita ada set A, kita ada set B. Okey, soalan. Berdasar rajah 2.1, apakah pemerhatian anda pada mentol bagi kedua-dua set A dan B? Jadi dia nak pada mentol kedua-dua set. Tengok, buatkan. Okey, dalam soalan tu bulatkan. So, apa yang kita nampak? Mentol A menyala tak? Tak kan? Mentol B menyala. Jadi inilah jawapan kita. Mentol set A tak menyala, mentol set B menyala. Mudah kan? Jawapan tu ada dalam soalan. Tinggal kamu nak membina sahaja ayat yang betul. Senang kan sains? Okey. Seterusnya, kita nak membina inferen. Tadi kita dah beritahu, inferen tu sebab. Okey, pemerhatian kita dah buat dah tadi. Okey. Di sini, cikgu ambil balik, recall balik pemerhatian kita buat. Okey, jadi kita ada 2 pemerhatian. Satu mentol A yang tak menyala, satu lagi mentol B yang menyala. So, nak ambil yang mana satu? Ambillah yang mana-mana satu yang awak rasa awak boleh menerangkan sebab. Okey, katakan cikgu nak ambil set A, iaitu mentol tak menyala. Okey, tengok gambar. Apa yang menyebabkan mentol set A tak menyala? Okey, sebab kita guna plumbum bromida pepejal. Okey, kalau tak menyala tu apa maksudnya? Tidak mengkonduksi elektrik. Okey, so janganlah kata kerana mengguna plumbum 2 bromida pepejal, tak boleh. So apa? Kenapa dia tak menyala tadi? Sebab dia tidak mengkonduksi elektrik. So jawapan dia kerana plumbum 2 bromida pepejal tidak mengkonduksi elektrik. Okey, boleh? Okey, kalau cikgu nak guna mentol B pula, macam mana? So cikgu kena rujuk gambar B. Betul kan? So, kita tengok gambar B. Okey, gambar B tu kita menggunakan apa? Menggunakan plumbum 2 bromida lebo, kan? Okey. Jadi di sini kita guna plumbum 2 bromida lebo. Mentol menyala. Kalau mentol menyala tu maksudnya apa maksudnya? Maksudnya ia mengkonduksi elektrik lah. Betul tak? Sebab mentol ni kita nak adalah satu apparatus yang kita guna untuk mengesan kehadiran arus elektrik.
Okey, so apa jawapan kita? So jawapan kita, plumbum 2 bromida lebur mengkonduksi elektrik. Mudah kan? So fikir sikit, guna teknik banyak, jawapan mantap. Itu je. Okey, sangat mudah sains. Okey. Seterusnya, so inference dah, memerhati dah, menginference sudah. Kita tengok pula. Okey, tadi cikgu kata pembalik ubah. So tak ada jadual, kan? So kita nak tengok gambar rajah. Okey, cari apa benda yang berbeza. Okey. So kita ada plumbum 2 bromida pepejal, plumbum 2 bromida lebur. Itu adalah pembalik ubah dimanipulasi. Cikgu ni tadi guna istilah lain, ni istilah lain pula. Dia tak ada masalah. So awak bersedia untuk menerima perubahan pada istilah. Okey. So boleh tak? Boleh tak untuk jawab macam ni? Boleh, tak ada masalah kan? Okey. So ataupun bagi smart sikit lah jawapan kita kan. Yang ni pepejal lebur. Jadi dia adalah keadaan plumbum 2 bromida. Okey, boleh. Mudah kan? Okey. Kemudian kita nak cari. Sebenarnya kita nak ukur apa ya? Okey, tadi kita dah tengok kan? Kita ukur apa? Mentol. Mentol menyala, mentol tak menyala. So apa pembalik ubah bergerak balas kita? Nyalaan mentol. Mudahnya hidup kan? Okey. Dan seterusnya nak cari pembalik ubah malar. Malar ni yang sama, yang tetap. Okey. So kita cari apa yang sama? Okey. So cikgu ambil satulah. Sekering. Tak ada parameter. Kalau jawab sekering saja salah. Kenapa? Tak ada parameter. Ingat, pembalik ubah mesti ada parameter. So apa yang sama di situ? Bilangan sel kering. Mudahnya sains kan? Okey. Seterusnya kita nak bina hipotesis. Okey, untuk hipotesis tadi cikgu di sini hipotesis dia adalah sebatian ion mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan. Boleh tak para pelajar tentukan hipotesis cikgu ni berdasar teori ke berdasar kepada eksperimen? Okey, boleh tak? Okey, jadi di sini ada tak cikgu sebut tentang plumbum 2 bromida? Tak ada kan? Jadi ini adalah contoh jawapan hipotesis yang merujuk kepada teori, iaitu sebatian ion mengkonduksi elektrik dalam keadaan leburan. Ini adalah contoh. Okey. Atau kalau pelajar nak jawab berdasar eksperimen, kita akan jawab macam ni lah. Kita kata plumbum 2 bromida mengkonduksi elektrik apabila dileburkan. Okey, cikgu masih lagi highlightkan warna merah. Kenapa cikgu highlightkan merah? Perhatian kepada kamu kan. Merah itu tanda amaran. Okey. So amarannya, pastikan kalau kamu membina hipotesis berdasarkan kepada eksperimen, pastikan ada situasi ataupun ada what you done tadi. Okey, seperti yang cikgu dah pesan tadilah, kena ada operasi kamu. Okey, boleh? Mudah saja kan? So, sangat mudah bahagian A ni sebenarnya. Okey, sebenarnya kita kena letak target lah. Kita nak bahagian A itu kalau boleh, kita dapat perfect 20. Kan? Okey, seterusnya. Sebenarnya definisi operasi ni mudah nak membina tapi agak sukar untuk pelajar dapat markah. Kenapa? Kerana kurang latihan ataupun kurang faham macam mana nak jawab kan? Itulah cikgu bagi. Cikgu bagi apa? Cikgu bagi cara. Jangan kamu kata tu formula tetap pula. Tapi sebenarnya inilah caranya. Okey, rahsia di sebalik definisi operasi. So pastikan kamu dapat markah. Jangan hilang markah di sini. Okey, sebab dia mudah. Kita dah ada cara nak membina ayat kan? So ayatnya istilah. Istilah dari mana? Istilah dari soalan. Proses elektrolisis. So perkataan itu mesti duduk mula-mula sekali. Faham ya? Okey, kemudian kita ada ialah. Letak ialah. Okey, apakah sesuatu yang sesuai dengan istilah tadi? Okey, macam perkataan ni dia memang sangat mudah. Dia dah letak dah proses kat depan kan? Jadi awak letak je lah proses sebagai sesuatu tu. Jangan kamu tulis sesuatu. Kalau kamu tulis sesuatu, kamu memang takkan dapat markah. Okey, letak proses. Okey, yang ditunjukkan oleh, itu perkataan wajib. Bukan wajib lah. Maksudnya dalam formula saya ni wajib lah kan. Okey, apa pemerhatian kita? Okey, apa pemerhatian kita? Kita perhati apa tadi? Apa yang kita perhati? Nyalaan mentol kan? Jadi, mentol yang menyala. Okey. Mentol yang menyala tadi set B kan? Okey, maksudnya set B tadi apa? Operasi dia. Kita menggunakan atau kita meleburkan plumbum 2
bromida. Jadi di sini mentol yang menyala apabila plumbum 2 bromida dileburkan. Okey. Boleh tak kita nak buat definisi operasi ni based on set A? Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan operasi dia betul lah. So, proses elektrolisis ialah proses yang ditunjukkan oleh mentol yang tidak menyala apabila plumbum 2 bromida kekal dalam keadaan berpejal. Itu contoh yang cikgu bagilah. So, tak ada masalah. Okey. Okey, ini soalan aplikasi. Okey, seperti yang cikgu dah beritahu tadilah. Soalan aplikasi ni adalah soalan nampak sukar. Okey, sebenarnya kenapa kita banyakkan konstruk aplikasi, menilai dan sebagainya dalam soalan? Kerana kita memenuhi hasrat KBSM dan juga hasrat format pentaksiran untuk KBSM, iaitu kebat tu telah ditingkatkan kepada 50%. Okey, kalau kita dengan kebat kita rasa macam oh susahnya kebat, tak sebenarnya. Kebat tu juga ada soalan yang arasnya rendah, ada juga kebat yang arasnya sederhana, ada juga kebat yang arasnya tinggi. Jadi di sini, okey, kita baca soalan. Okey, gambar ni menunjukkan apa? Bateri kereta kan? Okey. So dia kata bateri basah adalah bateri yang menggunakan air bateri. Okey. Jika anda kerap menggunakan kereta anda untuk urusan harian, adalah disarankan supaya anda memeriksa paras air sekurang-kurang seminggu. Kenapa? Okey. Tadi kita dah tahu kan, kena ada cecair, kena ada leburan. Untuk apa? Untuk mengkondasi elektrik. Jadi di sini sebenarnya, apa fungsi bateri ni? Bateri ni sebenarnya untuk ignite ataupun untuk menghasilkan cetusan arus elektrik. Jadi di sini, kalau kita tidak memeriksa air bateri, dia akan menyebabkan kita ada masalah untuk menghidupkan kenderaan kita. Okey. Jadi di sini, mengapa? Untuk mengelak kereta daripada mengalami masalah semasa menghasilkan arus elektrik untuk menghidupkan enjin. So, kamu nampak tak di sini? Okey, bila saya sebut aplikasi, dia ada tentang pengetahuan kamu, dia ada tentang pemahaman kamu, dan kita guna pakai apa yang kamu tahu, apa yang kamu ingat, yang kamu belajar dalam kelas tu tentang bateri. Kemudian, apa yang kamu faham tentang fungsi bateri tersebut. Okey, dan kita kaitkan dengan tajuk kita hari ini, tajuk soalan ini, okey, iaitu kekondasian elektrik dalam keadaan leburan. Maka kita kaitkan dengan bateri. Jadi kita perlukan air bateri untuk memastikan kereta kita boleh dihidupkan atau boleh menghasilkan arus elektrik untuk menghidupkan enjin. Itu sangat perlu. Jadi di sini pelajar kena memahamilah. Tadi cikgu dah beritahu kan, so aplikasi ada 4 markah. Okey, jadi pastikan. Dia tidak susah sangat sebenarnya, cuma pelajar kena relate. Okey, ataupun kena kaitkan apa yang pelajar dah faham, okey, dengan apa yang dikendaki oleh soalan. Okey, so kerana apabila kita menjawab soalan, sebenarnya ia lebih kepada kita respon kepada soalan. Contoh kalau orang tanya kita hari-hari lah, awak nak makan apa? Kita tak boleh kata, saya nak pergi ke kantin dan sebagainya, bla 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 kan. So dia tak boleh, sebab kita mesti menjawab soalan itu dengan tepat. Saya nak makan nasi goreng. Begitulah juga soalan SPM. So pastikan kamu menjawab atau memberi respon mengikut soalan. Itu contoh soalan aplikasi. Kita ada 4 markah di situ. Jadi kita rumuskan di sini, untuk bahagian A, kita ada 16 markah kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains ni sangat mudah. Kamu dah belajar daripada tahun 4 lagi kan? Okey, kemudian tingkatan 1, 2, 3 pun kamu dah belajar. So, perkara itu adalah perkara yang sangat mudah untuk kamu jawablah. Dan cuma pastikan kamu kerap membuat latihan. Itu pesan saya lah. Okey, untuk soalan aplikasi, kamu boleh go through untuk soalan dan sebagainya. Okey, boleh lihat banyakkan latihan untuk soalan bahagian A dan juga menggunakan teknik-teknik yang telah cikgu pesan sebentar tadi. Okey, so pesanan cikgu lah. Okey, bahagian A ni adalah soalan struktur. Apa kesilapan yang pelajar sering buat adalah tebuk-tebuk soalan. Apa maksud tebuk? Bukan tebuk tu dengan pensel bagi berlubang dan sebagainya.
Maksudnya dia tak membaca keseluruhan soalan. So you kena baca soalan tu from top to toe. Tadi cikgu dah pesan kan, untuk kita nak dapat gambaran keseluruhan soalan, kena membaca. Okey, kena membaca keseluruhan soalan. Okey, kemudian kita nak membaca tu untuk apa? Kita nak dapatkan maklumat. Tadi cikgu dah tunjukkan bagaimana maklumat tu kamu boleh dapat daripada penyataan soalan, daripada jadual, daripada gambar rajah, daripada graf. So boleh dikatakan bersepah-sepah jawapan yang ada pada soalan tersebut. Okey? Dan seterusnya, apa yang pelajar kena buat? Fahami kata tugas soalan. Contoh, kalau soalan itu membuat inference, maksudnya gunalah ayat inference. Kalau soalan itu tanya hipotesis, pastikan ayat itu hipotesis. Kalau soalan tu kata tugasnya suruh kamu mendefinisi operasi, so pastikan kamu membina ayat mendefinisi operasi. Kita dah ada aturan bagaimana kita menstruktur. Kita ni macam arkitek lah, arkitek yang akan susun maklumat tadi jadi hipotesis. Susun maklumat tadi jadi inference. Susun jadi definisi operasi. Sangat mudah. Okey, jadi kemahiran yang tinggi semasa menjawab soalan amat diperlukan untuk menjawab bahagian A. Okey. Tips seterusnya, cikgu dah beritahu bahawa soalan bahagian A ini adalah soalan struktur, kan? So, soalan struktur jangan jawab banyak-banyak. Maksud cikgu macam ni. You membagi pilihan jawapan yang terlalu banyak untuk ditanda. Untuk cikgu tanda. Contoh. Tak boleh. Sebab dia ada kesan. Kesan dia di mana, katalah kamu bagi 3 kan. Contoh soalan tu tanya pembeli ubah dimalarkan. Kamu bagi 3 pembeli ubah dimalarkan. Sebab kamu dah, kamu tahu dan kamu excited kan nak jawab. Okay. Contoh macam kertas sains kita pada hari Isnin kan. So kita ada off hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. So kamu dah baca 3 hari. So banyak sangat info di situ. Tapi ingat ya, soalan struktur pastikan beri respon mengikut markah. So jangan bagi banyak. Okey, dia akan menyebabkan kadang-kadang katalah dalam 3 soalan 3 markah yang 3 jawapan yang kamu bagi tu ada yang salah. So itu akan beri kesan lah kepada markah kamu. Okey. Dan perkara yang penting, kamu kena bertenang. Okey, jangan terburu-buru. Okey. Untuk kertas 2 lah, keseluruhan kertas 2, kita ada 2 jam 30 minit. Sebenarnya, kita ada soalan senang, kita ada soalan susah. Okey, cara dia mudah. Jawab dulu soalan yang kamu rasa kamu boleh jawab kan? Okey, jawab dulu. Janganlah jawab terburu-buru juga. Soalan yang kamu rasa, oh saya tahulah, awak jawab. So, jangan terburu-buru dengan soalan yang kamu rasa kamu boleh jawab. So, relax. Kena cool. Tu orang sains dia cool saja. Okey, cool kemudian tapi result gempak. Macam itulah. Sebab apa? Sebab ramai orang kata sains itu mudah. Okey, jadi kamu kena, sebenarnya ada benarnya lah kenapa sains itu mudah, kerana kalau kamu berusaha dia memang akan jadi mudah. Bukan untuk sains sahajalah, untuk semua mata pelajaran. Okey, jadi perkara yang pertama, selepas kamu dah go through soalan yang mudah tersebut, pastikan kamu tengok balik pula soalan yang kamu rasa kamu tak boleh jawab. Okey, baca. Kat situ ada penelitian lah. Kamu akan baca satu kan. Kat situ kamu kena berfikir lebih lah. Kalau konten tu tak berapa nak kukuh di dalam kamu punya pemikiran. So, di situ kamu akan bekerja dengan lebih keras. Okey. Jadi, kamu pandai agihkan. Jawab soalan yang mudah dahulu. Okey, boleh ya? Okey, kemudian, apa maksud cikgu dengan beramal dengan ilmu? Okey, kamu dah belajar selama 2 tahun. Tingkatan 4, tingkatan 5. Banyak PDPR, sedikit bersemuka. Betul? Okey, sebenarnya kamu jangan bimbanglah dengan kekangan yang ada. Okey, kalau bahasa orang putihnya kita mudah ceritalah. Practice make perfect. Kena buat latihan. Banyakkan buat latihan soalan berformat. Soalan objektif jangan lupa. Walaupun markah itu 40 sebenarnya, tapi kalau nak A, pastikan awak skor objektif tu cecah 30. Macam itulah. A kita ada 3 bentuk kan. Ada A, ada tolak, ada A sendirian, ada A, ada tanda tambah.
Okey, kalau nak A tambah, pastikan kamu salah sikit je lah. Salah 3 daripada 40 soalan dan sebagainya. Okey, boleh. Nampak seperti kalau ikut timbangan yang cikgu tunjuk tadi, nampak macam ringan je 40. Tapi kalau kamu tak buat latihan untuk soalan objektif, so itu ada masalah jugalah. Okey, boleh ya. Okey, untuk kertas 2 tadi pun perlu latihan. Macam tadilah, bahagian A. Kenapa cikgu sentuh bahagian A agaknya? Sebab bahagian A ni dia ada technically. Technically tu akan support awak untuk dapat markah. So kalau setakat kamu ada knowledge sahaja, okey, kamu faham saja, tapi kamu tak ada teknik untuk membina hipotesis, tak ada teknik nak memerhati, tak ada teknik untuk membuat inference, so itu akan timbul masalah ketika kamu menjawab soalan. Sedangkan kamu tahu, okey, konten yang kamu tahu, tapi disebabkan teknik itu kurang, menyebabkan kamu kehilangan markah. Itu pesan cikgu lah. Okey. So apa yang cikgu tunjukkan sebelum ini sebenarnya lebih kepada technically. Okey, sebab cikgu menggunakan 2 soalan. Okey, soalan yang pertama tadi sebab cikgu bagi ada jadual, kan? Kemudian ada graf. So kita tengok. Biasanya soalan yang ada jadual ni kalau macam cikgu lah, kalau cikgu mengajar, you cari dulu pemboleh ubah, kan? You dah baca, cari pemboleh ubah dalam jadual. Itu lebih mudah, kan? Mencari pemboleh ubah di dalam jadual. Okey, berkaitan dengan pemboleh ubah. Bahagian A ni, ibu dia adalah pada pemboleh ubah. Pemboleh ubah pastikan betul. Jangan sesekali salah pemboleh ubah. Apa maksudnya salah tu? Kamu tak boleh nak mengenal pasti apa pemboleh ubah dimanipulasi. Kamu tak boleh nak mengenal pasti apa pemboleh ubah bergerak balas. Kamu tak boleh nak mengenal pasti apa pemboleh ubah dimalakan. So itu akan menjadi masalah besar kalau kamu nak menjawab soalan bahagian A. Jadi seandainya kamu masih lemah dalam mengenal pasti pemboleh ubah, pastikan kamu mulakan dengan pemboleh ubah. Pastikan pemboleh ubah kamu itu betul. Okey, satu lagi pemboleh ubah mesti ada parameter. Itu kesilapan yang sering sangat pelajar buat. Okey, contoh tadi kan, kita ada ketulan marmar, kita ada serbuk marmar. Jadi apakah parameter yang sesuai menggambarkan 2 perkara tersebut? Dia adalah saiz marmar. Betul. Ataupun kita kata tadi kita ada plumbum 2 bromida pepejal. Okey, kemudian kita ada plumbum 2 bromida lebur. Okey, tadi cikgu dah tunjukkan. Awak boleh nak dapat markah dengan menulis kedua-dua bahan tersebut. Plumbum 2 bromida lebur, plumbum 2 bromida pepejal. Okey, tapi kalau kamu letak plumbum 2 bromida saja, dia akan jadi salah lah. Sebab apa? Sebab tiada parameter. Jadi pastikan ada parameter untuk pemboleh ubah. Okey. Dan bila kamu nak membina hipotesis, okey, tadi cikgu dah beritahu, hipotesis kena ada pemboleh ubah dimanipulasi, ada pemboleh ubah bergerak balas. Buat hubung kait. Jadi kalau pemboleh ubah kamu tak betul, maka salahlah hipotesis kamu. Betul kan? Itu hubung kait pemboleh ubah itu dalam soalan seterusnya. Okey. Soalan pemerhatian. Okey. Pemerhatian tu sebenarnya apa? Itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi kalau kamu tak boleh nak mengenal pasti apa pemboleh ubah bergerak balas, kamu tidak boleh membina ayat pemerhatian itu dengan tepat. Betul tak? Okey. So jadi di sini apa yang perlu cikgu tekankan, kalau kamu rasa kamu masih lemah lagi di dalam mengenal pasti pemboleh ubah, pastikan kamu buat latihan sehingga pemboleh ubah kamu tu 0 salah. Macam tu. Sifar salah lah. Okay, campur pula bahasa Melayu bahasa Inggeris kan. Okey. Kemudian bila kamu membina inference. Inference itu mesti berdasar kepada pemerhatian. Pemerhatian tadi apa? Pemerhatian tadi pemboleh ubah bergerak balas. So make sure kamu punya kemahiran ada hubung kait. Hipotesis, inference, memerhati, ada hubung kait dengan pemboleh ubah tadi. Okey. Kemudian bila kita nak mendefinisi operasi tadi, kan? Okey, cikgu bagi istilah ialah sesuatu yang ditunjukkan oleh pemerhatian. Siapa pemerhatian? Pemerhatian itu adalah
pemboleh ubah bergerak balas. So kamu nampak tak di situ? Okey, cuma dalam soalan sebenarnya kita ada pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat, kita ada pemboleh ubah bergerak balas yang tersurat. Contoh, okey, dalam eksperimen kita nak mengkaji tadi kita nak mengkaji kadar tindak balas kan, tapi kita merujuk kepada masa. Okey, itu contohnya lah. Okey. So pesanan cikgu, okey, walaupun banyak kekangan yang kamu hadapi, kamu mestilah sentiasa positif supaya kejayaan itu sentiasa mengiringi kamu pada SPM 2021 dan juga pada masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih daripada Cikgu Ana. Baik, Alhamdulillah. Selesai Cikgu Ana ya. Ya, selesai. Terima kasih Cikgu Rahanam di atas perkongsian yang sangat menarik saya kira untuk anak-anak SPM. Ya, saya harap semua pelajar dapat menggunakan tips dan teknik yang telah dikongsikan oleh Cikgu Rahana. Semoga semuanya berjaya. Baik, jangan lupa pada petang ini kita ada satu lagi teknik menjawab untuk soalan geografi SPM pada jam 3 petang. Okey, baik, pastikan di rumah nanti kalau siapa yang ambil mata pelajaran geografi boleh terus ke laman web ataupun laman YouTube PPD Pekan. Okey, Cikgu Ana, sehingga itu kita berjumpa lagi insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.